Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Pengerusi majlis yang dimuliakan Tuan Imam serta jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebelum kita lupa, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Saya sampai tadi ada 10 biji je kereta, sebab hujan. Ni penuh masjid lah. Sebelum ke alam barzakh, kita sekarang ni, selepas kita semua di alam roh, lepas dah alam roh, lepas dah, kemudian saya tak mau cerita panjang lah alam roh. Alam roh ni semua roh pernah duduk sekali. Roh Fir'aun, Abu Lahab, roh Nabi Musa, roh saya, roh Nabi Muhammad, semua pernah duduk sekali. Sehingga roh yang terakhir akan hidup di atas muka bumi ni semua dah pernah duduk sekali. Kemudian baru Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan roh ni mengikut tahun dia dilahirkan. Itu roh. So, maka yang ada dalam masjid ni semua kita dah lalu alam roh. Dan malam ni sebahagian daripada kehidupan kita. Lepas alam roh, kita pindah ke alam rahim. Selepas alam rahim, manusia berpindah ke alam dunia. Malam ni lah ni, dalam masjid ni. Dalam masjid, sekali keluar balik rumah, esok pergi kerja, alam dunia. Nombor 3, yang keempat, kita akan berpindah ke alam barzakh. Kemudian alam barzakh yang keempat, dan dia bukan akhirat. Alam barzakh bukan akhirat, tetapi dia adalah alam tersendiri selepas dunia dan sebelum akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam Quran sebut, dan selepas itu di belakang mereka ada alam barzakh sehinggalah hari kiamat. Maksudnya, lepas alam barzakh yang keempat, alam yang saya dan kita semua hak duduk dalam masjid ni ada yang bulan depan
akan ke alam barzakh, ada yang bulan 12 akan ke alam barzakh, wallahu a'lam. Kemudian lepas alam barzakh, malaikat tiup sangkakala pertama, tiup sangkakala yang kedua, kita semua akan bangkit menuju ke alam yang terakhir, nama dia alam akhirat. Satu, poin nombor satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, mati ada 5 hakikat yang saya akan sebut secara cepat. Secara cepat. Sebab lepas aksiden saya ceramah ada had dia. Kan, dia ada had dia. Baru pun merasa besi lagi. Ada besi, ada skru kan. Telinga satgi dia tak dengar 2 minggu sebelah kan. Dengar balik tak dengar pula seminggu. Macam tu lah. Hak bahagian bocor tu, kalau fikir banyak dia sakit. Sakit. Maka dia ada had dia. Tuan-tuan mai ramai mana pun, ceramah saya taratur lah sejam lebih sikit. Kereta KAY 2160, kereta kancil dengan KDJ 5311 Myvi menghalang laluan. Menghalang laluan. KAY 2160 KDJ 5311 Myvi menghalang laluan. Ubah sat. Hakikat pertama, semua yang bernyawa akan rasa sakit mati. Ada 5 bangsa makhluk yang ada nyawa. Kita duk ingat kita saja. Ada 5 bangsa makhluk yang ada nyawa dan akan rasa mati. Yang pertama, paling masyhur sekali, orang. Orang ni, saya dan semua dalam masjid ni orang, dan tiap-tiap kita akan rasa sakit kematian itu. Satu, orang. Nombor 2, malaikat. Kalau kita perasan, selepas Israfil tiup sangkakala 1, wa nufikha fis sur, tu ayat dia. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala 1, semua malaikat juga akan mati. Tidak ada yang berbaki. Oh, malaikat pun rasa mati, Ustaz? Ya, malaikat pun akan rasa kematian. Banyak kereta ni. 4 biji kereta. Tutup jalan, orang nak keluar, ada orang nak balik. Dia main singgah sat je. Tak pun dia main singgah kencing je. Ni nak balik je. Wallahu a'lam, saya teka KDP 5474 atas Saga. Yang ni yang menghalang jalan. KDA 3052 Alza, PMY 5653 Alza, PJA 6622 Honda. Tutup jalan keluar. KDP 5474 Saga, KDA 3052 Alza, PMY 5653 Alza, PJA 6622 Honda. 6 biji lah. Kita tengok lagi. Satu orang, semua orang akan rasa sakit mati. Tuan-tuan ingat saya ceramah, saya tak takut ke? Kadang-kadang saya tak boleh tidur walaupun saya yang ceramah. Kan, teringat tak boleh tidur. Hidup kau esok ni duk atas katil kan, hidup lagi ke? Esok Allah bagi lagi ke? Sakit tetap akan rasa. Sebab tu Nabi ajak satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin, bukan hawwin, bukan ha dan ha tu, hawwin, ha bulan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi tak semua orang yang Allah izinkan untuk mulut dan lidah dia menyebut doa ini. Semua hafal dalam masjid ni, semua hafal doa ni, hampir semua hafal. Tapi semua ke Allah izin mulut dan lidah dia untuk sebut? Tak. Sebab apa? Yang tu tajuk ceramah lain.
Itu tajuk ceramah lain. Kenapa banyak benda kita tahu tapi kita tak boleh pun buat? Itu sedih lah. Nombor 2, malaikat yang akan rasa sakit mati ataupun yang akan menempuh kematian. Malaikat semua malaikat akan mati, termasuk malaikat maut. Dia selepas dia cabut nyawa malaikat Israfil yang tiup sangkakala tu, cabut nyawa malaikat Jibril, dia cabut nyawa malaikat yang menanggung arash. Ni antara yang lambat mati ni. Yang menanggung arash ada 8 orang. Kemudian Allah Ta'ala tanya, ya malakal maut man baqi. Nama yang Allah panggil dia dalam Quran, hak cabut nyawa ni, hak yang keistimewa, kemahiran dia cabut nyawa. Ta'ala, wahai malaikat maut, Allah Ta'ala tanya, panggil nama dia, man baqi, siapa yang masih ada? Malaikat maut kata, baqitu ana, tinggal aku wahai Allah. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, dan telah berbakilah kamu wahai Allah, Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati. Mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Maka merasakanlah juga kesakitan mati ataupun kematian itu malaikat maut mati. Nombor 3, yang akan mati, yang tak berbaki dah satu nyawa pun dalam alam ni, waktu malaikat Israfil tiup sangkala, binatang, semut, kuda, buaya, sebesar-besar makhluk, ikan paus biru tu, sampailah sekecil-kecil makhluk semut, semua mati serentak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, binatang rasa kematian itu. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, binatang bernyawa, kau mati. 3. Nombor 4, yang semua mati, syaitan. Seluruh syaitan, termasuk kepala dia yang nombor 1, nama Iblis, mati. Iblis akan merasakan kematian. Sepatutnya Iblis dengan syaitan ni dia mati dah, sebab hidup lama dah. Tapi Iblis waktu dia kena halau tu, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, sebelum aku diusir ada satu permintaan. Dia panggil Allah tau, dia masih panggil Allah. Sejahat-jahat Iblis, sehingga akhir hayat dia dalam neraka, dia masih memanggil Allah. No? Jadi manusia yang belagak dengan Allah Azza wa Jalla ni jahat dan teruk daripada Iblis yang berasa bongkak depan kekuasaan Allah. Dia kata Rabbi, Iblis kata Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh tak bagi satu kelebihan, aku dan keturunan aku semua tak mati sampai kiamat. Ila yaumi yub'atsun, dia sebut sampai kiamat. Pasal apa Iblis tahu kiamat semua akan mati? Sebab Iblis ni, kata Ibnu Abbas, lebih alim daripada Jibril alaihissalam. Bukan calang-calang orang, bukan calang-calang makhluk, sangat alim. Sebab tu bila dia berdoa, dia tahu tang mana hak dia untuk hidup. Dia tahu satu ketika nanti, ketika bumi ini mengakhiri hidupnya, bumi ini menghembuskan nafas yang terakhir, alam ini menghembuskan nafas yang terakhir, semua yang hidup akan mati, termasuk dia. Sebab tu bila dia berdoa, waktu dia nak dibuang daripada syurga tu, dia kata Rabbi anzirni, ya Quran ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, boleh tak panjangkan umur aku, semua keturunan aku, selama-lamanya kah? Tak. Dia kata sampai hari kiamat. Sebab dia tahu waktu Israfil tiup sangkakala yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, seluruh penduduk langit mati, seluruh penduduk alam ni mati. Syaitan nombor 4, makhluk terakhir yang akan mati, tak berbaki dan tak tersisa walaupun seorang, namanya ialah jin dan keturunannya. Jin dengan syaitan keluarga lain-lain tuan-tuan. Sebab tu jin dia ada timbang di padang mahsyar. Syaitan ada tak timbang amalan? Tak ada, masuk terus. Iblis, syaitan seluruhnya masuk terus ke dalam neraka. Jin
Jin dipanggil seorang demi seorang sebab dia bukan keluarga syaitan. Dia dipanggil, dia ada buku amalan. Jin Ats-Tsaqalain, Allah sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua, manusia dan jin. Yang ada taklif manusia dan jin. Syaitan dia tak taklif, dia memang penduduk neraka tetap, warga negara tetap neraka. Satu, semua yang ada nyawa akan merasakan kematian. Orang yang hidup dalam keadaan memahami dan menghayati hakikat ini, maka dia tahu sakit mati itu akan dia rasa, maka dia akan selalu minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankanlah sakit mati. Mati itu sakit, nombor dua. Fakta yang kedua, mati ini sakit. Sebab tu tak ada doa, ya Allah hilangkanlah sakit mati, tak ada. Ringankan kesakitan ketika mati, ada. Sakit tetap rasa. Saya dan kita semua, kalau wali ustaz, contohnya wali besar, wali besar, Imam Junaid kan, wali-wali besar, Al-Imamun Nawawi, imam ramailah, ratus-ratus ribu kan. Sebesar-besar kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk pengetahuan semua kita termasuk saya, Rasulullah merasakan kesakitan mati, dan peristiwa itu sabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi rasa, Nabi melalui sakit mati itu, kata Sayyidatuna Aisyah, yang mana Rasulullah wafat di dalam pangkuan ataupun di atas ribaan beliau, Sayyidatuna Aisyah. Dia tengok Nabi merasakan kesakitan mati itu. Sebab sakit akan mematikan semua orang. Bila roh direntap keluar pada saat yang pertama, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, kata Allah dalam Quran. Orang mengaji tajwid, ayat ni dia jumpa lah. Tara nak habis kitab tajwid tu, ayat ni dia akan lalu. Wa qila man raq, saktah latifah, berhenti sikit setengah saat. Wa dhanna annahu al-firaq, Allah Ta'ala sebut ni ayat ni, hak kita duk baca ngaji tajwid ni, ayat ni ayat cerita malaikat maut tarik saat yang pertama. Bila rasa sakit mati tu, kata Allah, dhanna annahu al-firaq, orang yang ditarik nyawa itu tahu itulah sakit ataupun itulah kematian. Firaq tu kematian, firaq. Dhanna dalam ayat ni bermaksud ayqana, dia yakin itulah kematian. Pasal apa waktu tu dia yakin mati ni? Orang duduk saja kan baca surat abang, tarik, dia pun rasa sakit. Dia kata inilah mati. Pasal apa dia tahu yang tu mati? Kata para ulama tafsir, sebab sakit mati tak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk seperti kesakitan itu dalam kehidupan mereka. Ni iklan apa pula ni? Abang? Banyak iklan. Wa dhanna annahu al-firaq. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, kanser tahap 4 sakit. Saya masuk hospital hari tu tak lama, dalam 20 hari. Tapi kalau duduk lama lagi, saya rasa sakit lagi. Kiri kanan kita, sakdi kawan nu mati, sakdi hak nu mati. Kan kita duduk macam duk pusing nyari giliran ni. Pakcik sebelah kanser tahap 4, sakit lah, sakit tengok dia kan, masih berjuang lawan sakit, makan lagi, senyum lagi, jalan lagi. Isteri dia kata tak kuat dah tu ustaz, doktor kata tunggu bila masa aja kan. Sakit macam dibakar ni, tang ni nak masuk kemo tu kan, dia rasa macam dibakar. Dia ceritalah, kawan ni cerita sakit migrain, sakit gigi pun sakit. Tetapi ketika saya dan kita semua buat pertama kali merasakan sakit mati,
saya dan kita semua ketika itu, waktu memandu ke, duduk atas katil ke, duduk tengah makan ke, duduk rehat tengok TV ke, duduk sembang ke, kita akan tahu inilah mati. Sebab apa? Sebab sakit mati tak ada siapa pernah rasa kesakitan tu dalam sepanjang umur hidupnya. Wa dhanna annahu al-firaq. Ayat tu, baca Quran tengok ayat tu tuan-tuan, ayat pasal sakit mati. Dan ketika orang tu ditarik nyawa dia, dia pun kata kat diri dia, inilah mati. Inilah mati. Dia akan macam kita duk sembang lah ni tuan-tuan, sembang pasal masalah kita, sembang pasal macam-macam, sembang dengan diri sendiri. Duk dalam masjid sembang sorang-sorang dengan diri sendiri, duk dalam kereta sembang dengan diri sendiri. Waktu dicabut nyawa tu, kita akan kata kepada diri kita, inilah mati. Sebab sakit tu, no? Sebab sakit itu tak pernah dirasakan oleh mana-mana orang. 3, 4. Seseorang itu akan mati seperti mana cara kehidupannya. Kalau hidup dia ketagih arak, tiap 2 hari minum arak, tiap-tiap 3 hari minum arak, tiap-tiap minggu mesti kena arak, dia akan mati dengan cara dia akan pegang botol arak tu waktu minum. Tiap-tiap orang, kata Nabi, akan mati dengan cara kehidupannya. Ada orang tuan-tuan tiap-tiap hari duk fikir video apa nak berkeluar hari ni, nak buat dalam channel dia dalam YouTube. Video merapu pula tu. Video tayang kekayaan dia dengan video merapu. Ada orang tiap-tiap hari mesti ada video dia. Dia nak tayang kekayaan dia ataupun dia nak buat benda merapu lah, benda hak tarik perhatian orang. Setiap hari dia fikir. Kita tengok dia 3-4 tahun dah macam tu punya cara hidup dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Nabi sebut kalian akan mati dengan cara bagaimana kalian hidup. Hati-hati. Kita tak pernah terfikir satu hari akan mati dibunuh oleh anak sendiri dan dibuang dalam tangki najis. Benar tak? Subhanallah. Ada orang Allah takdirkan begitu. Allah takdir begitu. Tu hak minggu lepas ke bila tu, kesian makcik tu, no? Sedih. Mati di tangan anak sendiri, mati di tangan anak sendiri, anak sendiri bunuh, lepas tu buang mak, angkat buh dalam tangki najis. Jiran kata bila semua orang angkat jenazah mayat tu, nampak di sini ni ada tanda lebam di sini ni. Sebab tangki najis tu tak tinggi mana, 1 meter lebih sikit je. Kira kalau berdiri tu tak lemah. Tapi waktu dia kelak leher mak dia tu, mak dia hidup lagi, dia heret, lepas tu baru dia buang. Waktu dia buang masuk dalam tangki najis tu, hidup lagi. Dia duk tolak dengan kayu supaya tak boleh berdiri. Tuan-tuan pernah terfikir ke satu hari anak aku akan bunuh aku, lepas tu mati dalam tangki najis tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam. Moga Allah mengampunkan kedua-duanya. Amin. Nombor 4, tak ada siapa boleh beli tarikh mati dengan tempat mati dia. Hang Perdana Menteri 2 kali ke, hang jadi agung 2 kali ke, hang jadi presiden negara mana 13 tahun ke, hang tak boleh beli tarikh mati, tempat mati. Siapa pilih? Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada roh dan nyawa ataupun diri seseorang yang tahu esok apa akan terjadi pada dirinya. Sebab tu nak sebut apa esok? Insya-Allah. Insya-Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Takkan siapa tahu esok dia nak buat apa. Apa ramai orang dalam jadual dia, sekian mati petang tu, esok tak sempat. Dia menteri, dia artis, dia orang kaya, dia tetap akan mati. No? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang maha mengetahui itu ialah Allah.
Surah Luqman ayat 34. Allah Ta'ala kata hampa tak tahu apa dia hampa nak buat esok. Dan kata Allah, kamu juga tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan, malaikat maut pun tak tahu, sehinggalah Allah Ta'ala bagi tahu dekat dia, hari ni siapa mati, di mana orang tu akan mati, dan pada jam berapa orang itu akan mati. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya saya nak beritahu pada diri saya dan kita semua, tempat dan tarikh dan waktu mati itu pilihan Allah. Boleh tak nak pilih mati sujud? Kita nak pilih, ya Allah, tolonglah ya Allah dengan RM280,000 ni bagi mati dalam keadaan sujud. Tak boleh. Kerana yang memilih pada jam berapa itu, pada minit ke berapa itu, pada saat ke berapa itu, yang menentukan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta aja, Nabi ajak minta, Allah boleh makbulkan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Hampir semua hafal. Tapi adakah setiap mulut dan lidah kita dalam masjid ni digerakkan oleh Allah? Tak semua. Kenapa? Hak tu tajuk ceramah lain tu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kematian yang paling mahal yang saya tengok kepada jiran saya ialah, dululah waktu duduk di kota dulu, setakat saya hidup ni, kematian itulah yang paling mahal sekali yang saya pernah tengok. Tok ni kematian suaminya ketika berusia 30 tahun, tinggal 5 orang anak kecil-kecil semua. Ini saya tanya mak lah kan, kenapa Allah memuliakan mati dia sampai macam tu? Ibu tunggal umur 30 dan dia membesarkan 5 orang anak tu dengan tulang 4 kerak dia. Tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ada hadis daripada Nabi SAW, kata Nabi, antara orang yang berhak untuk memintas aku masuk ke dalam syurga adalah ibu-ibu tunggal yang membesarkan anak-anak mereka tanpa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ingat senang? Janda kan, anak 5 pula, nak nega apa, nak kerja apa, dan dia tidak berkahwin sehingga akhir hayatnya seorang-seorang. Boleh jaga, dia jaga maruah dia sampailah tua, umur 60 lebih. Saya tidur dalam keadaan mendengar suaranya membaca Quran, dan saya bangun pagi untuk pergi sekolah dalam keadaan mendengar suaranya membaca Quran. Makcik tadi mati, meninggal pada bulan Ramadan, malam Jumaat selepas buka puasa, di dalam solat ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari, tuan-tuan nak cari hak lagi mahal, siapa dia? Tak jumpa dah. Malam Jumaat tu dah angkat dah azab alam barzakh. Malam Jumaat siapa saja yang meninggal. Bulan puasa double lagi sebab meninggal bulan puasa. Dalam semayang double lagi, jadi 3 dah ketika sujud kepada Allah. Waktu meninggal tu waktu sujud, sampai anak cucu pergi gerak. Subhanallah. Kekayaan dan kemasyhuran apa yang boleh beli waktu dan hari kematian kita? Tak ada. Yang boleh beli hanyalah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah takdirkan kematian kamu mulia, maka mulialah kamu di sisi Allah. Kerana waktu dan tarikh dan tempat kematian itu tidak boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Ini hakikat kematian. Yang terakhir hakikat kematian, sebelum masuk tajuk hak kematian ni, yang terakhir sekali ialah yang paling penting, ending kita. Ini maklumat terakhir, hakikat tentang kematian. Tuan-tuan, yang paling penting, bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Last tu,
Ni sepanjang hidup ni penting untuk kita hidup dalam keadaan seluruh kehidupan kita, nyawa kita, harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting ending. Kerana ada orang dia semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi dia ending dia tak elok. Seorang wanita, dalam satu hadis Nabi kata ahli ibadah. Perempuan ni ahli ibadah tapi suka seksa binatang. Tu kita kata, tak ada kena mengena ustaz. Jaga. Hak duk suka tendang tendang kucing, katok kucing dengan menyapu, baling batu dekat anjing. Dia ingat binatang tak ada kena mengena dengan hidup dia. Kena mengena binatang dengan kehidupan manusia. Tu tajuk ceramah. Allah sebut dalam Quran satu ayat, wa idzal wuhushu husyirat, apabila semua binatang dimatikan di mahsyar nanti mereka akan dibangkitkan satu persatu berhimpun di mahsyar. Binatang. Tuan-tuan, ada tajuk khas tentang binatang ni. Tuan-tuan. Jadi wanita ni dia kurung binatang, dia bubuh dalam sangkar, makanan pun dia tak bagi sampai mati. Kata Rasulullah, dia ni ahli neraka. Subhanallah, masuk neraka dia, ending dia. Ada satu orang penjenayah besar, dia bunuh 100 orang. Mula-mula dia bunuh 99 orang, kemudian dia bunuh seorang ni cukup 100. Hak ni bukan contoh. Yang ni Nabi cerita satu orang betul-betul hidup pada satu zaman dulu, punya jahat ni. Dalam masjid ni pun tak ada yang bunuh orang ni, kita insya-Allah ni. Dia ni punya jahat, bunuh 100 orang. Jahat sungguh. Tapi satu hari dia duduk, dia kata, nak kena taubat ni. Pernah pergi kuliah kot dulu ni kan. Kemudian baru jadi jahat, baru jadi buah. Dia kata nak kena bertaubat. Laki ni nak kena taubat kepada Allah. Dia pun pergi cari tok guru. Tok guru tu pun suruh dia pindah keluar, sebab tempat dia ni orang berzina banyak, majlis ilmu tak ada semayang jemaah. Kampung dia tu. Tok guru tu kata duduk mana, dia sebut sekian-sekian. Sungai Tani pun ada agak tempat macam tu. Sebut je lepas tahu tempat tu sakan. Tempat tu sakan. Tok guru tu kata kena keluar. Dia pun balik, kemas barang, keluar, tinggalkan kampung yang tak elok tersebut. Keluar tengah perjalanan, malaikat maut mai ambil nyawa dia. Ini cerita bila kita dicabut nyawa. Saya tak pernah keluar tajuk, insya-Allah saya takkan keluar tajuk. Bila malaikat maut ambil nyawa, roh akan ada di tangan malaikat maut. Tuan-tuan tak payah risau, semua orang akan tengok muka malaikat maut, semua orang. Kalau mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, malaikat maut datang dalam keadaan yang berseri-seri. Tapi kalau mati dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah, malaikat maut datang dalam keadaan wajah yang bengis. Bila laki ni mati, dia mati, malaikat maut pun pegang roh dia. Roh saya dan tuan-tuan akan berada di tangan malaikat maut. Macam mana? Nanti semua orang akan tengok. Tak payah takut, tak payah tergesa-gesa. Bila ada di tangan malaikat maut akan serahkan kepada kumpulan apa pula dah? Kepada sama ada kumpulan malaikat rahmat atau kumpulan malaikat azab. Tuan-tuan sekalian, bila kita mati, Allah akan hantar satu pasukan. Punya ramai pasukan ni bertindan-tindan, bersusun-susun sampai ke langit. Kalau mati baik, pasukan yang mai malaikat rahmat semua senyum, kata Rasulullah, semua bercahaya. Wajah mereka bercahaya, semua muka manis, mai sambut kita. Sekali saya sebut apa mereka akan sebut kepada kita. Perkataan apa?
yang akan didengari oleh tuan-tuan dan saya pada hari pertama kematian. Ada beberapa perkataan yang kita akan dengar. Yang saya sebut malam ni, hari kematian itulah saya dan kita semua akan mendengar perkataan tersebut. Sebab Allah cerita dalam Quran, dia tak ada khilaf. Dia tak ada hadis sahih ke hadis dhaif. Hak ni yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bila malaikat maut pegang roh laki-laki yang nak bertaubat ni, hari pertama nak taubat, mati hari pertama, pegang roh nak bagi, dua-dua pasukan malaikat turun. Dua-dua pasukan malaikat turun. Pasukan malaikat rahmat pun ada, pasukan malaikat azab pun ada. Malaikat maut kata, ni siapa nak ambil roh dia? Pasukan malaikat rahmat kata, kami ya. Peristiwa tu tuan-tuan tak pernah jadi. Itu kali pertama dan terakhir sampai kiamat. Tuan-tuan duk kata, kita mati nanti jadi macam tu juga apa? Tu salah perasan. Satu kumpulan je turun mai. Laki-laki ni pasal apa dua kumpulan? Pasal ni cerita Allah ni. Malaikat rahmat kata, pasukan malaikat rahmat kata, kami ambil ruh dia sebab ja'ata iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang dalam keadaan bertaubat, membawa hati yang membuat-buat, yang suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yang akan ambil ruh dia. Kata pasukan malaikat azab yang kesemuanya datang dalam keadaan rupa yang bengis. Rupa yang bengis. Tuan-tuan nak rasa rupa yang bengis, tuan-tuan kena masuk penjara hak jenayah yang berat-berat. Alhamdulillah, dulu waktu saya waktu ceramah ada 80, tak banyak sebulan kan, 70-80 tu dululah, sebelum aksiden kan. Antara yang saya masuk tempat penjara-penjara ni, penjara-penjara hak brutal ni tuan-tuan. Hak ceramah pun mereka tak boleh dekat kita. Pakai baju warna-warna mereka tu lah, hak baju kan. Hak masuk penjara dah dia tahu. Ada satu lagi iklan Volvo pula, KDV 1746 Volvo, menghalang laluan. Tolong ubah Sat, KDV 1746. Dan ni saya nak cerita bila Nabi sebut ni, saya belajar dalam kehidupan ni. Nabi kata bila mai pasukan malaikat azab dalam keadaan rupa yang bengis, membuatkan kalian akan menggeletar. Sebelum belajar dalam hidup ni, saya kata awak rupa yang bengis, awak jegir balik. Dia jegir balik. Dalam duk nak belajar ni, duk soal dalam pertanyaan kita dengan Allah, ya Allah, awak kalau malaikat tu dia nak rupa bengis, nak takut apa? Tuan-tuan sekalian, Allah tunjuk kita pi ceramah depan penjenayah ni tuan, dia duduk 20 orang je. Dia duduk 20 orang saja. Bila depa bawa kita, dia duduk dalam sel tu, semua renung kita. Dia renung tu menggeletak. Saya kata pasal apa? Dia baru tengok ya, bukan bukan dia main rengau pun. Dia duduk dalam sel tu, bila 20-30 orang yang sesak-sesak tu, penjenayah besar tu, dia renung kita je, tak ada bagi salam lagi. Saya rasa tubuh saya ketak. Lepas pada tu berjumpa dengan staff, barulah staff tu cerita, ustaz, kalau pegawai baru masuk dalam penjara ni, tiap-tiap pagi penjenayah banduan-banduan ni, dia akan berdiri tu untuk cek. Dia akan berdiri sepanjang tu, macam-macam lah, dia cek luar dalam apa semua tuan, buka lah apalah, kena buat hak tu kan. Kalau staf polis atau polis baru dia masuk tu, depa yang 60 orang ni renung saja staf ni, sampai ke hujung dia nak lembek kaki dia nak terbalik. Staf baru masuk, staf lama akan ikut sampai di hujung, dia akan bawa bimbing, dia kata macam mana nak terbalik, dia kata renung je tuan-tuan. Subhanallah, saya dah rasa benda tu. Bila saya tanya, rupanya memang pun termasuk staf-staf penjara ni. Tanya hak polis-polis hak memang jaga dalam penjara ni, yang duk cek banduan tiap-tiap hari. Pengalaman hari pertama ni dah 5 tahun dah lah, dah 8 tahun dah hari pertama tu. Ketak satu badan, subhanallah, baru renung saja. Hak tu orang tuan-tuan, kalau malaikat renung
baru saya faham renungan tajam dan bengis para malaikat. Kata Rasulullah, kesemuanya datang dalam keadaan rupa yang bengis. Sudul wujuh, muka mereka kehitaman. Kita tengok hitam tuan-tuan, kita tahu ketika itu kematian kita su'ul khatimah. Tahu dah, mati tak elok ni, mati tak elok, habis kita. Kemudian hak cerita lelaki ni, tak sah ni, dua-dua malaikat azab pun minta roh dia. Kata malaikat azab, roh dia kami yang akan bawa, wahai malaikat maut. Sebab apa kata malaikat maut? Pasukan malaikat azab hak ramai-ramai yang muka bengis ni kata, li'annahu lam ya'mal khairan qat. Kerana lelaki ni hari ni dia bertaubat dan hari ni dia mati, satu rakaat pun, satu kebaikan pun belum pernah dia lakukan. Lah ni nak buat macam mana? Takhasamal fariqan, berselisih pendapat dua kumpulan malaikat. Allah Ta'ala hantar satu orang malaikat. Jawapan ada pada malaikat yang Allah hantar yang seorang ni, iaitulah malaikat yang dihantar itu kata, Allah mengarahkan kalian ukur tempat mati dia. Di mana tempat mati dia? Tempat mati dengan tempat baik yang dia nak pi, perkampungan baik yang dia nak hijrah. Kalaulah tempat mati dia dengan tempat baik yang dia sedang perjalanan pergi itu lebih dekat, maka pasukan malaikat rahmat sila iring dan ambil jenazah, ada bukan jenazah, ruh dia. Nak buat apa tuan-tuan? Sekali kita cerita. Mereka nak ambil pergi mana, mereka buat apa, dan mereka kata apa kat lelaki ni. Dan kata malaikat yang Allah hantar yang seorang ni, dan sekiranya tempat mati dia dengan tempat kampung halaman dia yang tak elok yang dia tinggalkan itu lebih dekat, maka pasukan malaikat azab sila ambil dan uruskan ruh dia. Maka mereka pun mengukur tempat mati tersebut, lelaki tersebut. Maka mereka mendapati, kata Rasulullah, tempat mati lelaki itu lebih dekat dengan tempat baik, kampung baik yang dia tuju, sejengkal sahaja. Jengkal. Ending tuan-tuan, ending. Sejahat apapun seorang hamba Allah itu, satu hari insya-Allah Allah akan lintas dan lemparkan hidayah ke dalam hatinya. Kalau ketika Allah lemparkan hidayah dalam hatinya, dia bertaubat, maka dia lebih mulia daripada kita kalau dia mati waktu tu. Sebab tu jangan pandang orang, tengok-tengok orang terus, dia ni jenis jahat ni, dia dengan anak dia semua sama. Tu dia ngumpat tu, bukan seorang, dia bos satu family, 6 orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis hakikat kematian. Pada hari kematian, tajuk mati ni 5 kali dah Al-Hijrah ulang. Mereka tak cemui-cemui, mai ramai lagi malam ni kan. Al-Hijrah ulang, saya tengok ya Allah 5 kali dah kan. Al-Hijrah buat rakaman sebelum saya aksiden. Bulan 12 rakaman, bulan 1 aksiden. Betul-betul minggu aksiden, tarikh tu lah lepa siarkan rakaman 8 episod ceramah tentang alam perjalanan ke alam barzakh oleh TV Al-Hijrah. Sampai hari ni bulan 10 depa duk ulang lagi kan, 4 kali 5 kali saya pun tak tahu, wallahu alam, no. Saya dalam TV pun saya sebut ni lah. Hari kematian seorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, satu, roh dia akan senang keluar. Sakit tetap sakit, wali lah macam mana pun tuan-tuan, dia ni wali lah, ketua wali Malaysia lah, kita kata contoh ketua wali Malaysia tak sakit ke ustaz? Sakit, sebab Rasulullah merasakan kesakitan